Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So kita jumpa untuk saya kongsikan sikit berkenaan dengan analisis kehadiran PDPR. Ini kali ketiga saya buat ni, version 3 sebab kita PDPR lepas tu banyak ada upgrade daripada saya gunakan data sheet kepada analisis. So sekarang saya ubah lagi analisis ikut subjek. Sebab kita pelajar isi kehadiran, kalau macam part saya lah, sekolah saya, pelajar isi kehadiran ikut subjek. Subjek matematik hari ni, so dia isi hari ni. Subjek matematik BM, lepas matematik BM dia isi lagi kehadiran BM. So data tu berdasarkan subjek. Okay, so saya buat analisis ni berdasarkan subjek untuk setiap. Okay, ini yang utama. Saya akan tunjuk macam mana cara nak buat. Okay, so yang hadir depan ni adalah dia kira satu kali pelajar tu hadir hari tu, dia isi sekali, dia kira hadir lah. Sebab saya count siapa yang kira, maknanya kalau satu hari tu ada 4 kelas, dia hadir sekali je, dia kira hadir lah hari tu. Untuk keseluruhan, untuk peratus. Okay, tapi kita kena tengok juga kalau guru nak isi borang daripada JPN tu, dia nak pelajar hadir berapa ramai ikut subjek. Jadi kita ada analisis juga ikut subjek. Ini yang penting, macam mana kita nak buat analisis ikut subjek. So contohnya adalah contoh kelas 4BA sejarah. Okey, berapa ramai yang hadir? 15 pelajar hadir, 9 pelajar tak hadir berdasarkan time ni. Okey. So kita boleh filter ikut subjek dan juga kita boleh tengok berapa kehadiran dia untuk satu hari tu. So macam mana kita nak buat, macam mana kita nak susun berdasarkan ini Google Form dia. Ini data yang kita dapat daripada Google Form. So Google Form pelajar masukkan subjek apa, dia daripada kelas mana, dan juga siapa nama dia. Okay, saya gunakan Dropbox, saya gunakan drop down list. Jadi data dia akan jadi macam ni kan. Okay, so saya gabungkan. Lepas dah jadi macam ni, nak analisis tak boleh banyak-banyak sangat gini, so saya gabungkan. Okay, bila gabungkan pun, sebab awal-awal dulu saya tak tahu data studio tak boleh masuk nama sama, jadi dia reject saya punya sheet sebab nama ni sama. Jadi saya terpaksa filterkan data tu pada sheet baru, dan juga saya gunakan nama yang lain-lain lah. Okey, dan ni nama the whole thing yang pelajar hadir. Okey, so pelajar dah key in. Okey, so basically ni data yang diperlukan. Okey, awal-awal dulu saya filter ikut subjek. Okey, tapi sekarang ni dah tak perlu filter ikut subjek. Kita ada cara kita boleh filter dalam data studio je. Okey, so apa yang kita perlukan adalah data ini. Okay, data responden, respon daripada budak, dan juga satu lagi kita ada database. Ni database sekolah. Okay, so database sekolah ni kita perlukan nama semua pelajar dalam sekolah tu. Okay, kalau cikgu pakai nombor IC, kita perlukan nombor IC dia lah, nombor IC semua pelajar dalam sekolah tu, dan juga kelas dia semua sekali dalam sekolah tu. Senang, ada dua benda lah. Kita nak kira senang, kita nak kira count berapa pelajar dalam kelas tu pun senang. Okay, yang ni tak ada, ini optional, kalau tak nak pun tak apa, tak ada masalah. Okay, jumlah pelajar dalam satu kelas. Ni saya buat ni sebab awal-awal dulu kita tak boleh nak kira. So sekarang saya dah boleh kira dalam data studio. Okay, so first thing kita akan masukkan dua data ni, nama ni dan juga kehadiran ni dalam data studio. So kita data studio, kita akan ambil blank report. Okey, dari sini kita akan ambil Google Sheet, dan juga kita ambil kita punya spreadsheet lah. Okey, borang kehadiran PDPR. So kita ambil dulu, kita masukkan dulu kehadiran. Okey, form yang ni tadi, kehadiran kita masukkan dalam data studio. Okey. Okey, so dia akan keluar ni lah. Ini kita tak guna lagi, kita delete dulu, tak apa. Okey, so kita resource lagi, kita add lagi satu lagi data. Okay, resource, add data lagi satu, kita add database sekolah. Kita nak buat blind data. Okay, kita ambil satu lagi, dan juga kita ambil nama. Add, ni sebenarnya nama satu sekolah. Okay, ni pun kita tak guna lagi, kita delete dulu. Okay, so sekarang ni kita ada resources dan kita nak blend. Sebelum kita blend data, okay, kalau dulu macam saya buat every subject ni saya filter, okay, dalam data sheet. So tak payah dah sekarang ni.
dah jumpa cara macam lain nak lagi mudah. So saya minta maaf pada cikgu yang saya ajar sebelum ni. Ada cikgu yang tanya saya ajar guna cara ni. Okey, banyak kerja sikit lah. Okey, so saya jumpa cara lagi cepat nak buat. Kita boleh blend, kita boleh filter dulu subjek ni sebelum kita blend. Okey, so kita boleh manage data source. Okey, so kita pergi kepada form respond punya kehadiran tu, kita edit. Okey, dekat sini kita filter dulu. Kita letak satu field. Okey, so formula dia taklah susah sangat pun. Okey, so kita akan buat satu nama field dia adalah, contohnya kita contoh, kita nak filter setiap subjek. So kita akan buat setiap subjek. Okey, contohnya saya nak kata ni adalah BM. Okey, nama field dia BM. So kita akan buat case. Okey, case, kita buka case. Okey, when subject, okay, when subject equal to, okay, so ini nama subjek kita apa, nama yang ada dalam rekod ni. Okay, nama yang ada dalam rekod ni mesti sama. Okay, bahasa Melayu, tutup. Then apa jadi? Saya nak buat apabila subjek tu bahasa Melayu, then dia akan jadi 1. Okey. Okey. Maksud dia apa? Dia kata syntax error, tak apa. Kita tak siap lagi. Okey. Kalau pelajar ni masuk attendance, subjek dia BI, dia akan jadi 1. Mana dia hadir. Okey. Okey, so kita enter. Else, selain daripada tu, kita tak nak letak apa, none, null, value null. Enter n. Bukan end with n je. Kenapa jadi end with? Okay, settle. Okay, itu je coding dia. Okay, ini untuk satu subjek. So kita kena buat every subjek yang ada lah. Okay, so saya copy coding ni, saya save. Okay, kita pergi field lain, kita add field lagi satu. Ini math. Paste coding tadi, tukar ni jadi mathematic. Okay, save juga. Back. Okay, so kita letak satu lagi field. Bukan satu lagi, sampai habis subjek lah. BM, BI. Okay, BI. Okay. Okay, so sini jadi bahasa. Okay, bahasa Inggeris. Save. Okay, back. Kita letak lagi field lagi, sejarah. Okay, so kita paste, kita tukar jadi sejarah. Okay, so saya tunjuk contoh 4 subjek je dulu. Nanti cikgu boleh tambah, kemudian cikgu boleh buat ikut cikgu punya sekolah lah. Okay, save. Dan juga kita check field kita. Okay, ni text. Okay, kita nak kira, cantiknya kita pakai number lah. Senang, kita nak kira apa, number. Kita tukar dia punya data dia. Okay, so done. Okay, so close. Okay, so kita baru kita blend data kita. So blend data ni, kenapa nak kena blend data? Okay, so kita dah ada pelajar yang hadir, tapi kita tak ada lagi siapa yang tak hadir. So sistem tak tahu, kita tak tahu siapa yang tak hadir. Jadi kita kena blend semua data dengan siapa yang hadir. Yang tak ada tu dia tidak hadir. Jadi itulah maksud blend data. Kita nak blend, kita nak dia ada apa, full data dia. Kita nak ada data yang ada dan data yang tak ada. So yang pertama, data source yang pertama kita akan ada masukkan nama database kita. Okay, data source yang kedua kita nak akan masukkan ke kehadiran kita. Ini dia form response tadi. Yang ni yang nama database, data the full sekolah tu. Okay, so apa dia blend? So kita masukkanlah kat sini nama kelas kita dan juga nama pelajar. Yang ni yang data key. So bila kita masuk sini, yang data yang ni pun benda yang sama akan link. Dua ni dia panggil join key. Okay, kelas kita link kelas, data kita link nama, kita link nama. Okay, so saya suka kat sini, saya nak rename ni dia jadi data nama. Okay, supaya saya sendiri saya tak confuse bila saya buat kira nanti. Apa nama? Okay,
bla bla bla. Okey, cukup untuk belah sini. Okey, untuk belah sini kita ada dimension kita letak yang BMBI yang kita dah filter tadi. Saya tak faham kenapa lah BMBI ni terjadi ni. Tak apa, letak dulu. Jadi ABC, sepatutnya dia adalah number. BI, BM, Mat, sejarah. Okey, timestamp sebagai date range, dan juga saya letak juga metrik sebagai timestamp. Jadi tak apa, itu tak ada, kita letak je timestamp. Subject, saya letak juga subject di sini sebagai contoh. Sebagai ni. Okey, so settle filter kita. Okey, so kita simpan ni sebagai data lah, base, kan kehadiran. Okey, save dan close. Okey, so kita baru masukkan chart, insert table. Okey, so insert table sini kita tak nak gunalah borang kehadiran je, kita nak guna kita punya yang kita data kita dah blend tadi. So kita ambil data yang kita dah blend tadi. So dari sini kita ada data nama. Okey, kita nak data nama dan juga data kelas. Saya salah rename ke? Oh, salah sini, data nama dan juga data kelas. Save. Okey, so data nama, data kelas masuk sini. Okey, yang lain kita buang dulu. Tak nak keliru ni. Okey, kita sort by class. Okey, kita sort by class. Ikutlah cik nak sort ascending ke descending ke. Okey, so kita besarkanlah cantik sikit. Okey, so kita dapat tengok, kalau kita view sekarang, ini adalah data satu sekolah kita lah. Okey, ada 827 orang pelajar. Okey, okey, so kita nak blend dengan subjek kita BM, contohnya BM lah. Okey, siapa yang hadir BM? Okey, sebelum tu kita letak BM. Okey, contoh kita letak BM. Okey, so dia ada satu, ada null. Null tu tak ada nilai, satu tu yang hadir. Okey, nampak, kita nampak terus siapa yang hadir dan siapa yang tak hadir kalau macam ni. Okey, kalau cikgu nak, okey, cikgu letak control satu untuk date control dia. Okey, so date control dia, kita letak date dia, auto arrange dia, kita letak today. So setiap kali orang buka, tarikh dia akan jadi, lupa. Okey, today. Tarikh dia akan jadi hari yang dibuka lah, today. Apply. Okey, so automatic dia sort untuk hari ni. Okey, so kalau kita view, kita boleh tukar date. Contohnya kita buat yang semalam. Okey, so tengok ada tak? Ni ada, ada. Satu DN ada hadir. Okey, ni ada yang hadir, ada yang tak hadir. Okey. Okey, date. Kita sambung lagi. Tak habis lagi. Okey, so kita edit. Okey, so kita boleh, apa kita boleh buat? Kita boleh letak filter satu lagi. Order, add chart. Susah bercakap sambil buat ni, kita banyak otak kita guna. Add control. Alamak, subhanallah. Okey, add control, drop down list. Okey, kita nak ini, kita nak filter nama kelas. Okey, nama kelas, data kelas. Okey, so kita boleh kira, kalau kita nak kira sini, kita boleh kira dia apa, show value ke, nak tak nak nama sum. Okey, so ini kita nak show apa benda dalam data kelas ni. Okey, kalau tak nak metrik, tak payah metrik. Senang. Okey, so view. Okey, so sekarang ni kita tengok data kita pada hari semalam. Okey, data kelas untuk 5 PA. Okey, ada yang hadir dan ada yang tak hadir lah. Macam tu. Satu tu hadir, null tu kosong. Okey, kalau nak cantik, kita boleh klik pada kita punya table ni, style je, kita buanglah null tu. Dia kata show null. Okey, sama ada kita nak show kosong ataupun kita nak blank je ataupun blank je. Kalau saya suka dash lah, dash. Okey, so kita view balik data semalam, apply data kelas kita 5 PA, tengok. Okey, so yang mana hadir satu, yang mana tak hadir tu dash. Okey, so sekarang ni kita boleh buat calculation lah. Kita nak kira siapa yang hadir BM. Okey. Okey, untuk kalau cikgu rasa cikgu nak buat satu sekolah, semua subjek kat sini pun tak ada masalah sebenarnya. Cikgu boleh letak je kat sini. BI pun letak sini, nak letak tak ada masalah. Mat pun letak sambung terus sini. Jadi dia terus buat analisis satu sekolah. Satu sekolah ni semua subjek.
BM, BI, Mac, jarah pun tak ada masalah. Beres, tak ada masalah. Okey, kita show lah sini summary row supaya kita nampak berapa ramai untuk satu DN yang hadir, contohlah. Okey, cuba tu kita view Okey, so 1 DM semalam. Apply. Kelas 5PA. Okey. So BM berapa ramai hadir? So tak ada show summary lagi Oh, tak ada show summary. Nanti kita tengok macam mana show summary dia. Okey. So dapat tu BM BI berapa ramai yang hadir. Okey, 5 OP. 4 PA. So nampak ada BI ada hadir, ni hadir. Saya letak dalam ni tadi Oh, sorry. Semula. Kita tak letak dalam dimension, kita letak dalam metrik. Dia ada beza sikit. Okey, BMBI ni dalam metrik. Semalam dia buat silap yang sama. Okey, dalam metrik. Okey. Okey, so dia akan keluar dalam bentuk metrik lah, 1 atau kosong ni. Okey, so saya tak pasti kenapa BM ni, BI ni ada dalam bentuk apa huruf. So saya check balik kehadiran dia tak boleh dalam bentuk BI. Patutnya number lah. Dia kena bentuk number baru kita boleh fix. Okey, done. Kita refresh balik data kita. Okey, cuba kita view. Kita view dulu. Okey, so semalam data kelas kita 5PA only ataupun 4PA only. Okey, database saya belum lagi sepenuhnya diguna. Okey, tengok 4OP. Okey, so ada pelajar ni HDBM dan HDBI. Okey, so kita dapat total siapa yang HDBM dan siapa yang HDBI. So kalau cikgu nak buat secara menyeluruh lah, kalau nak buat satu-satu, cikgu buatlah tipe nama subjek. Kita akan buat page by page lah. Okey, so bergantung kepada cikgu punya keperluan lah. Okey, nak letak semua pun tak ada masalah, nak letak satu-satu pun tak ada masalah. Okey, sejarah, letak sejarah sini, ambil pergi sejarah. Okey, style dia kita tak nak bagi ada apa, kita tak nak bagi ada bawah tu. Mana do not show hover tu dengan ni tak payah. Okey, so view. Okey, so pilih tarikh. Okey, semalam kelas 4 OP. Okey, so ada run. 19 orang hadir. Okey, 15 orang hadir. So kita boleh kira juga berapa yang tak hadir dia. Tak ada masalah, kita boleh kira. Dia dah ada data tu. Kejap lagi kita buat macam nak kira. Okey, so saya contoh satu kelas je lah Saya ambil BM tu, sejarah lah. Saya ambil sejarah. Okey, so view. Okey, pada hari semalam kelas 4 OP 4KT 4BA. Okey, so total dia kata 15 orang hadir. Berapa yang tak hadir? Okey, so kita kira macam ni. Okey, style table ni kita ubah sikit lah bagi center. Okey, so macam mana kita nak buat dia punya kira-kira lah sikit. Okey, so kita nak tengok berapa ramai pelajar dalam kelas ni, berapa ramai pelajar hadir, berapa ramai pelajar tak hadir. So kita boleh letak chart satu scoreboard lah. Okey, so letak scoreboard. Okey, ni pelajar hadir, total jumlah pelajar. So kita nak letak nama dia jumlah pelajar. So kita count mistake pelajar. Okey, sebab kita ambil salah source. Kita count adalah kita count nama, data nama. Okey, so kita count data nama tadi. Okay, kita rename je data nama, kita rename jadi jumlah pelajar. Okey,
Okey, ini jumlah pelajar. So ini jumlah pelajar satu sekolah lah. Okey, sebab kita tak ada filter apa-apa. Kita just suruh dikira berapa jumlah pelajar. Okey, so kita copy, kita paste. Okey. Guna copy paste senang cikgu nak arrange ikut size yang cikgu nak. Ni kan. Okey, yang ni kita nak kira pelajar hadir. So kita boleh tukar dia punya ni kepada pelajar sejarah hadir kan. So kita ambil sum pun boleh. Okey, nak count pun boleh. Okey. Count pun boleh, sum pun boleh. Okey. Jadi selamat je kita guna mana-mana cikgu, sum boleh, count boleh, tak ada masalah. Okey. So kita boleh rename dia jadi pelajar hadir. Okey. Tadi sebab apa saya boleh buat sum, sebab saya gunakan satu. Okey. Kalau satu saya boleh buat sum lah, kita boleh tambah satu. Tapi kalau ada orang setkan dalam case tadi dia set hadir, so kita tak boleh nak sum hadir tambah hadir tak boleh. Jadi yang tu kita guna count lah. Okey, dalam case saya boleh buat sum sebab saya set data pelajar tadi satu boleh tambah satu, boleh tambah. Kita boleh sum ni, kita boleh jumlahkan. Okey, count ni dia kira berapa banyak. Okey, so ini pelajar hadir. So kita ada satu lagi adalah pelajar tidak hadir lah. Okey, so pelajar tidak hadir kita gunakan kita kena create field baru. Sebab kita nak buat satu formula. Okey. Count. Okey, saya ambil count distance ni, distance. Okey, nama data nama. Okey, okey, tolak. Okey, saya nak tolak dengan pelajar hadir ni, maknanya dia kata error sebab tak siap lagi. Dia kata, so dia kata pelajar hadir, pelajar tak hadir ni adalah jumlah pelajar tolak dengan pelajar hadir lah. Jadi jumlah pelajar, ini jumlah pelajar kita tolak dengan count ataupun sum. Kalau saya guna sum lah. Sum apa? Sum sejarah. Okey, sum sejarah lah. Tadi kita kira pelajar hadir tu sum sejarah. Okey, so kita tolak dengan sum sejarah lah. Okey, apply. Okey, done. Okey, so sekarang ni pelajar yang hadir, jumlah pelajar hadir, dan juga yang ni kita namakan dia pelajar tidak hadir. Okey. So cikgu kalau nak buat peratus macam mana pula? Ada pula nak buat peratus. Tak apa, kita boleh buat peratus. Macam mana peratus? Okey, peratus pelajar hadir. Cikgu kena tahu formula lah. Okey, so kita buat peratus pelajar hadir. So kita create field baru juga. Okey, peratus. Okey. So macam mana kira peratus pelajar hadir? Jumlah pelajar, count distinct alamak benda ni. Count distinct jumlah pelajar, data nama. Okey, bahagi bukan. Maknanya pelajar hadir adalah pelajar hadir, count sum. Okey, sejarah bahagi dengan, maknanya jumlah pelajar hadir sejarah bahagi dengan jumlah total data pelajar. Okey, so dah bahagi, kita buat bahagi gini dan kita ambil jadi numeric, kita ambil persen. So kita apply. Okey, inilah peratus pelajar yang hadir. So kalau kita view, kita kata kita nak tengok pelajar 4 PA. Okey, so 25 hari bulan. Okey. So, ada 24 pelajar total, 15 pelajar hadir, 9 pelajar tak hadir. Peratus kehadiran adalah 62.5. So basically macam tu je nak buat. So cikgu buatlah benda ni untuk setiap report, setiap page. Okey, letaklah page lain pula untuk buat BM, BI, matematik. So nanti cikgu link lah macam biasa cikgu buatlah hyperlink dia. Cikgu buatlah, letaklah nama, data, cikgu BM, benda kan. Okay, letak teks tepi macam saya buat. Okay, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Okay, so teks ni just hyperlink je lah. Ataupun cikgu nak buat canggih-canggih lagi, ada button lah apa semua, itu terpulang pada susunan cikgu lah. Okay, so basically untuk buat laporan berdasarkan subjek, this is the simplest way. Okay, kalau cikgu nak buat satu sekolah punya terus,
Maknanya satu kali buka ni harta sejarah BMBI, cikgu buatlah dia punya total dia kecil-kecil kat bawah ni. Pun boleh juga. Sama je kira. Okay. Okay, so saya rasa kalau ada soalan kita boleh tanya balik dalam grup ke, boleh tanya balik dalam personal ke. Kalau saya boleh bantu, saya bantu. Kalau tak boleh bantu, banyak lagi siapa-siapa kawan-kawan yang pandai dalam tu boleh bantu. Okay, ini perkongsian ilmu sikit yang mana saya boleh bantu. Kalau ada sebarang soalan, kalau ada kelemahan, minta maaf banyak-banyak. Kalau ada cara lebih baik, boleh kongsikan juga. Saya jumpa cara ni lah yang paling mudah. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.